Itu ataupun langkah yang lain juga adalah tentang vaksinasi. Vaksinasi mungkin ramai yang telah pun mengambil vaksinasi COVID-19 dan kini kita dah lupa sekali lagi tentang kewujudan vaksinasi ini. Jadi boleh doktor berikan sedikit kefahaman yang lebih untuk penonton doktor kepentingan vaksinasi. Sebenarnya vaksinasi ini salah satu cara yang terbaiklah untuk melindungi diri kita daripada dijangkiti oleh virus. Begitu juga selain daripada melindungi, ia juga boleh mengurangkan risiko keterukan dan juga kemasukan ke hospital. Begitu juga dengan kematian. Dan vaksin yang COVID-19 yang ada di pasaran selama ini memang selamat untuk diberikan. Jadi proses vaksin ini sebenarnya melalui proses yang panjang. Kita melihat vaksin ini dari segi kualitinya. Kita juga melihat dari segi keselamatannya, safety-nya. Kemudian dari segi keberkesanannya, dari segi aplikasinya, jadi keberkesanan. Jadi kalau kita combine tiga-tiga ini, sebenarnya vaksin yang ada di pasaran sehingga ini boleh melindungi kita daripada mendapat jangkitan yang teruk. Begitu juga dengan varian yang sedia ada ini, varian Omicron dan sub-Omicron inilah. Jadi, Doktor, kalau kita nak tengoklah untuk mencapai keberkesanan yang maksimum, kalau nak ambil vaksin, disuntik vaksin sebenarnya bukan sekali atau dua kali sahaja. Kalau dalam jangka masa yang panjang, berapa kerap sebenarnya kita perlu mendapatkan suntikan vaksinasi? Mungkin bukan untuk COVID-19 sahaja tetapi untuk pelbagai penyakit yang lain juga sama konsepnya, kan doktor? Ya, betul, konsep sama. Dan untuk COVID-19 ini kita yang terkinilah, mana yang ada sehingga daripada awal tahun lepas memang kita ada dos primary kita panggil, 2 dos dan kemudian dos penggalak pertama dan juga dos penggalak kedua. Jadi dalam selama masa 6 bulan atau 12 bulan boleh diambil. Jadi kita memang kalau tengok dari segi figure daripada statistiknya pun pemberian dos primer ini pun hanya 84.6%. Manakala penerimaan ataupun dari dos penggalak pertama 50.1%. Bukan dari segi penerimaan. Mana individu yang mengambil. Maknanya masih lagi ramai belum merangkumi semua yang belum mengambil. Malaysia lagi lah. Tambah lagi yang dos kedua, penggalak kedua hanya 5% saja. Sekarang ini sebab kes pun dah naik secara mendadak, kita dengar semula saranan untuk mendapatkan dos penggalak. Jadi haruskah kita mengambil dos penggalak dalam keadaan sebegini? Seperti yang disarankan, kita ada sampai dos penggalak kedua lah sampai sinilah. Jadi mana-mana individu, pertamanya mana-mana individu yang langsung tidak pernah mengambil vaksin, memang kita sarankan untuk mengambil lah, terutamanya individu golongan warga emas, 60 tahun ke atas, 70 tahun ke atas, dan kemudian yang mempunyai komorbid, penyakit darah tinggi, kencing manis, sakit jantung, dan juga obesiti dan sebagainya. Memang individu ini memang sangat digalakkan kerana mereka ini adalah golongan yang sangat berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan yang lebih teruk dan juga malah boleh menyebabkan kemasukan ke hospital dan kematian. Jadi vaksinasi ini penting untuk semua orang tetapi terutamanya mereka yang bergolongan berisiko tinggilah, golongan yang berisiko tinggi. Jadi saya pasti juga penghasilan vaksin ini akan menghadapi cabaran juga sebab doktor sebut tadi ada pelbagai varian baru yang akan muncul. Tetapi vaksinasi ini merupakan satu langkah yang terbaik sebenarnya untuk mencegah dan melindungi kita daripada terkenanya wabak COVID-19.